Baik, tuan-tuan perempuan, apa yang ingin saya katakan dalam ayat ini dari pandangan Imam Izzuddin Abdus Salam adalah ia menceritakan ataupun ia membahaskan tentang apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan dan apakah perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini adalah persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Itu yang penting. Kalaupun dah bermula Ramadan pada 1 Ramadan nanti, tapi saya nak katakan bahawa masih belum terlambat untuk kita mempersiapkan diri kita supaya Ramadan yang berbaki itu berlangsung dengan ibadah yang penuh sempurna. Pertama, saya nak sebutkan tentang perlunya untuk kita mempersiapkan diri kita, untuk kita recheck kembali bagaimanakah sepanjang tahun kita sebelum ini, daripada Ramadan tahun lepas sehingga kepada bulan Syakban pada tahun ini, Syawal tahun lepas sehingga ke Syakban tahun ini, apakah yang telah kita lakukan ataupun adakah mungkin berlaku kesilapan, kekurangan yang telah kita lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, untuk kita segera bertaubat kepada Allah SWT. Ramai di kalangan ulama menyatakan, khususnya Imam Ibn Salam juga ada menyatakan, sebelum memasuki bulan Ramadan perlu untuk kita melakukan ataupun bersedia daripada sudut penyucian jiwa kita, diri kita, dengan kita melakukan solat taubat, supaya apa yang telah kita lakukan dalam tempoh setahun ini, daripada Syawal hingga ke Rejab pada sekarang ini, segala dosa, segala kesilapan kita itu telah kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan sekiranya ia melibatkan kesilapan kepada manusia, kita juga kena segera ataupun bersedia untuk memohon ampun dan maaf daripada sesama rakan taulan, sahabat, jiran, tetangga dan sebagainya. Ini adalah kerana apa? Kita faham tentang kesilapan ataupun dosa kita kepada Allah Taala, itu kita boleh mengangkat tangan memohon ampun, dan insya-Allah Allah itu Maha Pengampun. Tetapi dengan manusia ini perlu kita memohon ampun secara langsung kepada mereka sekiranya wujud kesilapan dan kesalahan secara terbuka kepada mereka. Ini yang pertama, solat taubat yang kita perlu lakukan menuju kepada bulan Ramadan. Kedua, tuan-tuan perempuan, mungkin kita boleh recheck. Yang kedua adalah bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang bila mana Al-Quran itu dimuliakan dan diangkat. Dan dalam sirah Nabawiyah menceritakan tentang bulan Ramadan itulah berlangsungnya bila mana Nabi Muhammad SAW melakukan pembacaan semula dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sebab itu, kalau kita tengok dalam konteks budaya kita juga perkara yang sama, iaitu bila mana bulan Ramadan, semua masjid, surau, semua ahli keluarga, individu maupun berkumpulan melakukan ibadah tilawah ataupun tadarus Al-Quran, dan masing-masing akan cuba sehabis baik untuk menghatamkan Al-Quran 30 juzuk dalam tempoh 30 hari Ramadan tersebut. Ada yang berupaya untuk khatam lebih awal, 17 Ramadan dah khatam, 21 Ramadan dah khatam, mengambil manfaat ataupun kelebihan mungkin malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Tetapi apa yang saya ingin tekankan di sini, antara bulan Syawal hingga bulan Rejab sebelum ini, bagaimana Al-Quran kita? Adakah dalam tempoh, kalau kita berupaya menghabiskan Al-Quran dalam tempoh 20 ke 25 hari dalam bulan Ramadan, kenapa ataupun adakah perkara yang sama berlangsung ketika antara Syawal dan Rejab tahun lepas sehingga ke tahun ini? Cuba kita cek balik. Kalau tadi Ramadan kita dapat khatam sebulan sekali, dan kalau kita tengok balik daripada bulan Syawal sehingga ke Rejab itu ada 10 bulan. Tak mustahil sebenarnya kita boleh 10 kali khatam kalau elemen yang sama, semangat yang sama kita bawakan. Tetapi kita jarang dengar kan, tuan-tuan, perkara sebegitu berlaku. Sebab itu perkara yang kedua yang ingin saya nyatakan adalah bagaimana boleh kita recheck kedekatan kita, kebersamaan kita dengan Al-Quran sebelum hadirnya bulan Ramadan. Jangan nanti kita menjadi hanya sekadar rakan karet kepada Al-Quran ini hanya pada bulan Ramadan sahaja. Sebab itu disebut dalam Al-Quran bila mana Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalam wahyu yang pertama, kelebihan membaca itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Walaupun ayat ini menceritakan tentang Iqra itu secara umum, tetapi ia juga jelas untuk menyatakan kepada kita bahawa keutamaan membaca Al-Quran dan juga membaca bahan-bahan bacaan yang lain itu perlu dilakukan secara konsisten, istiqamah dan berterusan.